Pernah tak anda berdiri depan satu lukisan dan rasa macam, apa benda aku tengah tengok ni sebenarnya? Jangan risau, saya pun pernah rasa macam tu. Kita semua pernah. Dalam perkongsian kali ini, kita akan belajar macam mana nak baca sesebuah karya seni hanya dengan faham dua benda penting, tajuk dan mesejnya. Okey, jom kita mula dengan soalan paling asas. Ramai orang anggap seni ni sekadar hiasan dinding, kan? Sesuatu untuk bagi bilik nampak cantik. Tapi betul ke itu je fungsinya? Kalau betul, kenapa ada karya yang boleh cetuskan perdebatan besar atau ubah cara kita pandang dunia? Jawapannya, mestilah tak. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di sebalik setiap sapuan cat dan garisan. Cuba kita bayangkan macam ni, setiap karya seni itu sebenarnya satu perbualan. Si pelukis atau pengkarya ada benda nak cakap dengan kita. Dan cara untuk kita dengar apa yang dia nak sampaikan tu adalah melalui tajuk dan mesej yang dia selitkan. Jadi, jom kita jadi detektif seni untuk hari ni. Baiklah, kita masuk ke bahagian pertama. Untuk kita betul-betul rasa sesebuah karya itu, kita kena ingat, ia bukan sekadar gambar yang cantik. Ada banyak lapisan makna yang tersembunyi yang tunggu kita untuk bongkar. Ini dia kuncinya. Tanpa sebarang konteks, gambar bunga hanyalah gambar bunga. Tapi, cuba bayangkan kalau tajuknya harapan terakhir atau mungkin kenangan yang pudar. Tiba-tiba, bunga yang sama tadi terus jadi simbol harapan atau kesedihan atau mungkin juga satu kritikan. Benda inilah yang mengubah apa yang kita lihat kepada apa yang kita rasa dan kita fikirkan. Jadi, apa sebenarnya peranan tajuk dan mesej ni? Senang cerita, ia ambil sesuatu yang kita nampak dengan mata dan sambungkannya terus ke hati dan minda kita. Ia jadikan sekeping gambar tu satu cerita, satu pengajaran. Ia angkat karya tu dari sekadar hiasan kepada satu alat komunikasi visual yang sangat-sangat berkesan. Bila kita faham semua ni, cara kita pandang seni tu akan berubah terus. Okey, sekarang jom kita gali lagi dalam. Sebagai seorang detektif seni, kita kena kenal dulu dua kunci utama kita ni. Apa itu tajuk dan apa itu mesej? Okey, kunci pertama kita, tajuk. Jangan fikir tajuk ni sekadar nama. Anggap ia macam satu bingkai yang pengkarya dah sediakan untuk kita. Ia macam lampu suluh yang dihalalkan ke satu tempat dan berbisik, "Hey, tengok sini. Ini yang penting." Ia adalah petunjuk pertama yang bagi kita fokus. Seterusnya, mesej. Dekat sinilah kerja penyiasatan kita jadi makin seronok. Mesej ni ada dua lapisan tau. Yang tersurat tu apa yang kita nampak terus depan mata. Contohnya seorang lelaki tua tengah duduk. Senang kan? Tapi yang tersirat, itulah harta karunnya. Makna yang tersembunyi, mungkin tentang kesunyian atau kebijaksanaan atau perjalanan masa. Inilah rahsia yang kita sebagai detektif seni nak bongkarkan. Baiklah, setiap pengkarya, tak kira siapa pun dia, akan guna tiga kunci utama ni untuk bina mesej mereka. Kalau kita faham tiga kunci ni, percayalah, kita boleh buka dan faham hampir mana-mana karya seni. Okey, slide ni, inilah kit detektif kita. Rangka kerja yang lengkap. Pertama, hal benda atau soalan apa? Apa imej yang kita nampak? Buah, manusia, bangunan. Kedua, bentuk atau soalan bagaimana? Macam mana pengkarya tu hasilkan imej tu? Warna dia terang ke gelap? Garisan dia kemas ke kasar? Dan yang paling penting, ketiga, kandungan atau soalan mengapa? Kenapa dia pilih imej tu? Apa kaitan imej tu dengan isu semasa atau sejarah? Bila apa, bagaimana dan mengapa ni bergabung, barulah mesej yang lengkap tu terhasil. Seterusnya, cara pengkarya tu hasilkan karya dia, teknik yang dia guna, pun sebenarnya sebahagian daripada mesej tau. Jom kita tengok perbezaan antara dua pendekatan utama yang selalu digunakan. Nampak tak beza dekat sini? Sebelah kiri, konvensional. Dia ikut buku teks. Ikut cara lama yang dah terbukti berkesan. Hormat pada tradisi. Sebelah kanan pula, kontemporari. Yang ni pula jenis yang campak buku teks tu jauh-jauh. Dia lebih bebas, suka bereksperimen dan tak takut nak langgar peraturan. Pilihan pengkarya sama ada nak ikut peraturan atau langgar peraturan tu sendiri dah jadi satu mesej yang kuat. Okey, kita dah ada semua peralatan dalam kit detektif kita. Sekarang, masanya untuk kita belajar cara nak guna semua ni dengan berfikir macam seorang penganalisis seni yang sebenar. Dekat sinilah kita tukar gear sikit. Kita akan gunakan apa yang dipanggil kemahiran berfikir aras tinggi. Atau KBET. Maksudnya, kita tak lagi sekadar cakap, "Wah, cantiknya lukisan ni." Tak. Sebaliknya, kita mula tanya soalan-soalan macam, "Kenapa ya dia guna warna merah kat situ? Apa maksud simbol ni?" Inilah kemahiran yang akan ubah kita dari seorang penonton pasif kepada seorang pemain yang aktif dalam dunia analisis seni. Jadi, macam mana nak buat? Ikut je 3 langkah mudah ni.
Pertama, analisis hubungan. Kita cuba kaitkan apa yang kita nampak, hal benda, dengan makna tersembunyi dia, kandungan. Kedua, nilai keberkesanan. Kita tanya diri kita, adakah cara dia melukis bentuk tu betul-betul berjaya sampaikan mood yang dia nak? Dan akhir sekali, bentuk pertimbangan. Kita undur sikit ke belakang, tengok secara keseluruhan dan kita buat penilaian. Adakah semua elemen ni, imej, teknik dan makna berfungsi serentak dengan baik untuk hasilkan satu karya yang mantap? Baiklah, kita dah lalui semua konsep dan langkah-langkah tadi. Sekarang tiba masanya untuk anda sendiri yang mencuba. Cuba fikirkan soalan ni sejenak. Katalah anda seorang pengkarya. Anda nak luahkan rasa bosan hidup di zaman moden ni. Macam mana anda nak sampaikan perasaan tu guna cara yang baru, yang inovatif? Adakah anda akan guna cat? Atau mungkin anda akan guna longgokan sampah yang dikitar semula? Apa agaknya imej, bahan atau teknik yang anda rasa paling berkesan untuk tunjukkan perasaan kosong atau rutin yang berulang-ulang tu? Tak ada jawapan yang salah pun. Jawapan anda tu, itulah langkah pertama untuk bukan sahaja melihat seni, tetapi untuk mula betul-betul memahaminya. Dan itulah kuasa sebenar di sebalik tajuk dan mesej.